الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أستغفر الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka ada satu kesalahan yang besar. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim, melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya, sehingga ia balik dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakan perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia. Dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Dan janganlah engkau mengikut apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Tiap-tiap perintah itu menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmah yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah. Masih lagi kita berada dalam suratul Isra, surah yang ke-17, pada juzuk yang ke-15, pada ayat yang ke-31 hinggalah ayat yang ke-39. Ayat-ayat yang kita bacakan ini adalah perintah dan juga larangan serta penegasan Allah SWT. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala pada ayat sebelum ini yang kita baca memerintahkan kita dengan 5 perkara, iaitu mentauhidkan Allah dengan sebenar, beribadat hanya kepada Allah SWT, berbuat baik kepada dua ibu bapa, merendah diri kepada kedua-duanya, dan memberikan bersedekah kepada kaum kerabat, orang miskin dan juga musafir yang terputus bekalan, serta mengucapkan ucapan-ucapan yang baik bila mana diminta sesuatu daripada kita dan kita tidak mempunyainya. Dan juga selepas Allah menyebut tentang perintah dan larangan tersebut, diikuti dengan 3 larangan utama, iaitu larangan daripada berzina, larangan membunuh, larangan mendekati harta anak yatim, melainkan dengan cara yang terbaik. Kemudian Allah Ta'ala mengekori atau menyebut selepas itu tentang wajib melaksanakan janji, serta benar dalam sukatan serta dalam timbangan, serta Allah melarang kita berkata-kata pada sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak ada ilmu tentangnya, serta larangan takabur serta sombong dan mengadakan sekutu kepada Allah. Artinya kesimpulannya, kalau daripada ayat sebelum ini kita baca sehingga ayat pada malam ini, ia mengandungi perintah dan larangan kalau kita hitung semuanya
iaitu ada 25 taklif. Ada 25 taklif yang dimaksudkan dengan taklif atau takalif ialah perintah-perintah Allah. Bermula daripada tidak menyekutukan Allah dan perintah supaya beribadat hanya pada Allah. Perintah melarang kita daripada ibadat selain daripada Allah Ta'ala. Artinya membuang syirik satu. Yang tidak menyekutukan Allah. Dan perintah hanya ibadat pada Allah. Dan juga larangan jangan beribadat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga perintah melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa. Serta dalam makna melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa ada 5 perkara yang telah kita jelaskan semalam. Tidak mengucapkan, tidak menunjukkan kejemuan, tidak mencela atau menengking mereka, mengungkapkan kata-kata yang baik kepada mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada mereka. Kemudian perintah seterusnya iaitu perintah yang ke-10 dan yang ke-12 iaitu memberikan kepada kaum kerabat hak mereka, bantuan, pertolongan dan juga orang-orang miskin serta Ibnu Sabil serta perintah supaya jangan membazir pada perintah yang ke-13 dan perintah yang ke-14 mengungkapkan ungkapan yang baik, perintah yang ke-15 tidak bakhil dan tidak kedekut, perintah yang ke-16 yang kita baca pada malam ini iaitu larangan membunuh anak kerana bimbangkan kefakiran atau bimbangkan kelaparan. Dan perintah yang ke-17 juga yang kita akan huraikan pada malam ini, larangan membunuh dengan tidak sebenar. Dan di sana ada pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam. Tapi seumumnya membunuh manusia ia tidak dibenarkan. Kemudian perintah berikutnya iaitu larangan berzina. Dan perintah seterusnya tentang hak wali untuk membalas balik kejahatan yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan yang disebut sebagai qisas. Dan perintah seterusnya larangan melampau dalam membunuh balik atau melampau dalam menjalankan hukum qisas. Dan perintah berikutnya ialah melaksanakan janji. Kemudian menepati sukatan dan kemudian berlaku adil dalam timbangan. Kemudian tidak mengikuti wasangka. Tidak bercakap sesuatu yang kita tidak tahu. Dan perintah yang ke-24, larangan takabur dan riak. Dan perintah yang terakhir ialah pengharaman syirik kepada Allah SWT. Kalau kita lihat, ini antara sejumlah perintah-perintah dan larangan. Ada yang kita nampak macam sama tapi tak serupa. Seperti kalau kita baca tadi, perintah pertama ialah nabdhu syirk. Membuang segala unsur-unsur syirik. Manakala perintah yang ke-25 mengharamkan syirik. Baik, membuang segala unsur syirik yang tidak mendekatinya secara perkataan, perbuatan dan menentukan hukum itu sendiri, yakni hukum mensyirikkan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang dilarang. Maka ini perintah-perintah Allah Ta'ala. Baik, kita mulakan pada perintah yang ke-15 dalam ayat yang kita bacakan ini. Yang terkandung perintah Allah dengan firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Khasyata imlaq, takutkan kefakiran. Maka Allah Ta'ala menyebut, kenapa larangan ini ada? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bila Allah sebut, jangan membunuh anak-anak kerana bimbang fakir. Tuan-tuan sekalian, antara perkara yang ditakuti oleh manusia ialah kefakiran. Dan syaitan menggunakan senjata kefakiran untuk menakut-nakutkan manusia supaya mereka meninggalkan perintah Allah. Bahkan melanggar perintah Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Baik, atas sebab takut pada kefakiran, maka syaitan mendorong manusia melakukan sejumlah larangan. Seperti riba. Riba satu contoh kerana manusia takutkan kefakiran dan mereka nak untung maksimum. Demikian juga judi. Bila manusia takut kefakiran, maka mereka berjudi untuk mendapat kesenangan yang mudah. Pada kata-kata mereka, walau tidak mudah sebenarnya. Walaupun dapat cakapan awam, senang je itu menang loteri, itu kaya mudah. Bermain judi bukanlah mudah untuk menang. Tapi syaitan mengilhamkan ataupun
menguasai manusia dengan menganggap itu cara paling mudah. Tapi sebenarnya ia cara paling mudah manusia ditipu dan hilang hartanya. Bukan cara paling mudah untuk manusia dapat harta. Dalam sejumlah besar yang berjudi, yang menangnya mungkin seorang dua. Maka di mana mudahnya? Maka syaitan akan mendorong manusia dan menakutkan manusia dengan kefakiran. Baik antaranya ialah dengan membunuh anak. Tentang orang yang membunuh anak, kita tengok macam ni dalam suasana zaman moden hari ini. Bahkan sebenarnya sepanjang zaman macam tu, manusia berfikir bila tak ada agama. Mereka takut kahwin kerana kos tinggi, living cost. Mereka takut punya anak. Nanti masalah bebanan, tanggungan anak-anak. Sehingga sebahagian negara buat catuan anak. Kena bimbang. Maka negara-negara yang dianggap maju, yang rakyatnya sebagian besar jutawan, hanya menentukan anak cuma 2 orang je. Lelaki seorang, perempuan seorang. Kenapa mereka takut anak ramai? Yang mereka takut terjejas pendapatan dan rezeki mereka. Yang mereka takut ialah bebanan-bebanan yang perlu mereka keluarkan untuk membesarkan anak-anak. Nanti kata mereka macam mana pendidikan, universiti, semua kos-kos yang lain, termasuk kos penjagaan anak. Dek bebanan tadi mereka tidak mau beranak ramai. Tetapi sebenarnya perangai ini, sifat ini ada sebelum itu lagi. Kerana itu kita lihat manusia di akhir zaman tidak mau kahwin. Juga kerana takut bebanan anak-anak. Dan yang berkahwin pula ada anak. Dan sebahagian mereka membunuh anak-anak ini. Tentang membunuh anak-anak ini bukan sekadar berlaku zaman jahiliah. Yang kita belajar sejarah Islam ni zaman jahiliah. Ia akan berlaku sepanjang zaman bila manusia berfikir secara jahiliah. Jahiliah itu bukan pada zamannya, tapi cara berfikir jahiliah. Bila disebut, kenapa disebut zaman jahiliah? Kerana pemikiran itulah yang berleluasa sebelum diperbaiki oleh Nabi SAW. Namun pemikiran ini tidak boleh kita bendung selagi mana orang itu tidak berpegang dengan agama. Akhirnya, manusia mula bercakap kebimbangan mereka ekonomi. Apa dasar kerajaan tentang ekonomi, macam mana planning ekonomi kita. Maka kebimbangan ekonomi tadi menyebabkan manusia berperang. Manusia berbunuh-bunuhan. Maka Allah menyebut, kenapa kita orang beriman tidak perlu bimbang bebanan anak-anak. Artinya kos sara hidup anak-anak jangan bimbang. Kita kahwin, kita beranak. Bahkan kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud fa inni mubahim bikumul umam. Berkahwinlah dengan perempuan yang punya kasih sayang, yang boleh beranak ramai, kerana aku berbangga dengan umatku yang ramai. Nabi SAW berbangga dengan umat yang ramai. Maka dalam Islam, satu-satunya agama yang menekankan zuriat ramai. Dan ini menjadi sebab bagaimana Islam berkembang dengan cepat. Satu kajian yang dibuat, agama paling pantas berkembang di dunia ialah agama Islam. Apakah faktor yang menyebabkan agama Islam pantas berkembang di dunia? Selain daripada faktor dakwah yang menjadikan orang Islam bertambah, ialah faktor perkahwinan dan zuriat yang ramai. Sehingga kerajaan Hindu di India mencadangkan supaya umat Islam dicatukan anak mereka. Kalau tidak dicatu anak mereka, jumlah mereka nanti menjadi sama banyak dengan jumlah penduduk Hindu. Kalau hari ini umat Islam di India, kita katakan sekitar hampir 17%, hampir 20%, artinya mereka hampir berjumlah 200 juta. Atas setengah ihsaiyat ataupun statistik yang disebut 176 juta. Ia mungkin mencecah angka 200 juta. Dan merupakan jumlah umat Islam yang kedua ramai selepas Indonesia. Indonesia hampir 300 juta. Indonesia ada 320 juta, hampir 280 juta rakyatnya Muslim. Diikuti dengan India. Yang kedua banyak. Diikuti dengan Pakistan, Bangladesh. Ini semua angka ratus juta. Dan bayangkan kalau Bangladesh, Pakistan bergabung dengan India umat Islam, dia akan menjadi hampir separuh bilion. Ini satu kelompok umat Islam yang ramai. Sebab itu pemberitaan etnik dilakukan di India dengan membunuh sejumlah umat Islam dan melakukan undang-undang untuk mengikat, menghadkan kelahiran umat Islam di sana. Sama juga punca
kepada bertambah mendadak umat Islam di Rusia kerana orang Islam beranak. Beranak dan berkahwin. Ketika mana di barat mengamalkan sifah zina berleluasa. Bila zina berleluasa, maka anaknya tak ada. Sebab orang berzina tak nak ada anak. Maka perkahwinan orang, siapa pun berkahwin, dia bercita-cita nak anak. Maka Allah Ta'ala menyebut pemikiran jahilah. Dengan Allah menyebut larangan. Jangan membunuh anak kamu. Khasyata imlaq. Kerana takut miskin, takut fakir. Nahnu narzukum kerana yang beri rezeki pada kamu, kami. Wa iyyakum yang beri rezeki pada anak-anak kamu, kami. Wa iyyakum dan juga kamu, kami. Artinya Allah nak sedarkan kita. Bukan kita mak ayah yang beri rezeki ke anak-anak kita. Memang zahir kita nampak dah anak saya Ustaz, dia beranak, saya kena bayar. Ke klinik ke hospital ke. Kemudian kos dia belajar, saya kena bayar. Ya, realiti kita nampak macam kita kena bayar. Zahirnya. Lalu kita pun lihat kepada income kita cuma 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. Suatu benda yang tidak dapat dilihat oleh orang tidak beriman pada Allah ialah keberkatan rezeki. Itu tidak boleh dilihat oleh orang kafir. Orang kafir sentiasa fikir perkara yang bersifat zahir. Kita kalau tengok 2,000 dah gaji. Dia tak mungkin lebih, tak mungkin lebih. Kita nampak lebih keberkatan. Bagaimana 2,000 ini jadi berkat. Berfungsi dengan baik, berkembang dengan baik. Bila Allah Ta'ala jadikan rasa syukur, qanaah yang ada, dijadikan anak-anak kita tidak melampau dalam perbelanjaannya dan sebagainya, maka akhirnya dengan rezeki yang Allah berikan itu cukup. Maka banyak jalan-jalan dan cabang bagaimana rezeki itu berlaku. Kemudian Allah menyebut sebab yang kedua, kenapa jangan bunuh anak? Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kerana membunuh mereka satu kesilapan yang besar. Ia bukan sekadar makna dosa yang besar, tapi ia satu kesilapan yang besar yang dibuat oleh manusia. Contoh kalau kita lihat hidup kita ini, kita banyak buat keputusan. Apakah keputusan paling kita rasa tersilap dalam hidup kita? Contoh selagi mana kita tak pernah bunuh orang, maka bukan satu kesilapan besar. Satu-satu yang kita tak boleh pulangkan balik nyawa orang. Dan bila mana kita tidak membunuh darah daging kita, segitu kesilapan itu bukan kesilapan besar. Tapi bila membunuh darah daging kita, anak yang akan menjadi sandaran waktu tua kita, anak yang menjadi sandaran negara dan masyarakat, anak yang menjadi pengganti dan warisan kita, anak yang barangkali Allah limpahkan rezekinya lebih banyak daripada kita, maka akhirnya manusia akan melihat kesilapan besar bunuh anak sendiri. Dalam hidup kita saya katakan memang kita akan bila melihat kembali keputusan kita buat, sebahagian besar kita menyesal. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa saya buat macam ni? Tapi tidak ada yang paling besar penyesalan daripada membunuh darah daging sendiri. Atau membunuh anak, membuang sifat kemanusiaan. Sifat fitrah seorang ayah dan seorang ibu yang cintakan anak. Dia seperti membunuh fitrah yang ini semula jadi. Kita kan kalau dapat anak-anak kecil datang rasa kasih, sayang. Tiba yang membunuhnya, dia telah merosakkan fitrahnya. Maka ini satu kesilapan paling besar yang dibuat dalam kehidupan. Sebab itu bila Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar, jawab Nabi SAW, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kamu membunuh anak kamu kerana takut dia makan bersama kamu. Takut dia makan dengan kita pun jadi habis beras lah. Dengan bahasa mudah habis beras. Berkongsi rezeki. Lalu kita rasa sikit. Walau berkongsi rezeki lah menjadi keberkatan. Baik, itu larangan pertama dalam ayat yang kita bacakan. Lepas Allah melarang membunuh, Allah Ta'ala menyebut kenapa dia larang membunuh. Ketakutan kita, ketakutan yang tak ada asas. Kerana yang berrezeki itu Allah. Yang berrezeki pada kita dan anak-anak kita. Kemudian ini nanti akan menjadi satu kesilapan besar dalam hidup kita. Kemudian kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Baik, dalam ayat Al-Quran bila menyebut wala taqrabu, jangan dekat, ia adalah larangan jangan berzina. Secara mutlak. Kerana zina itu ada 3 kejahatannya. Dalam ayat ini disebut 2, iaitu fahishatan, satu perkara yang keji, wasa as-sabila, dan satu jalan yang rosak, jalan yang paling buruk, yakni cara yang paling buruk. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
bahawa ia maqtan, kemurkaan Allah yang paling besar. Itu kaunuhu fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Zina itu keburukannya pertama, dia perkara keji. Baik, bila kita sebut keji, kenapa keji? Kerana merosakkan seluruh nasab manusia. Nasab itu rosak. Kerana anak zina tidak akan dinisbahkan pada pelakunya. Bukan pelakunya tak akan ngaku. Maka rosaklah nasab manusia yang merupakan kerosakan pada alam ini. Dan bila kita sebut perkataan maqtan, yakni kemurkaan Allah SWT. Kerana zina akan membawa kepada permusuhan manusia. Perkara yang paling Allah Ta'ala murka, apapun sebab yang membawa kepada permusuhan manusia. Kita diajak oleh Allah hidup berkasih sayang. Tapi kalau ada sebab-sebab yang menjadikan kita berbalah, maka itu dilarang dalam agama. Kita bayangkan yang berzina itu mungkin anak, mungkin kakak dia, mungkin ibu dia, mungkin orang yang disayangi yang dekat dengannya. Lihat bagaimana kebencian berlaku lepas itu. Akhirnya berlaku pembunuhan disebabkan zina. Berlaku pembunuhan. Bukan kalau kita katakan dalam dunia pelacuran. Sebagai contoh, bila sebahagian besar negara kafir membenarkan ibahiyat ataupun perbuatan pesundalan, pelacuran, mereka juga bergaduh kerana pelacur di langgan ini menjadi kecemburuan antara pelanggan-pelanggan. Pelanggan ni nak pelacur ni seminggu. Yang ni dia nak juga seminggu. Gaduh, perang, mati. Berbunuhan. Ia jauh berbeza dengan seorang bernama isteri. Bila nama isteri dia milik, tak ada pula orang nak isteri dia. Dia tidak berkongsi, ni isteri dia. Maka bila di negara-negara kafir yang menghalalkan pelacuran, bukan menjadikan pelacuran itu satu pekerjaan yang mereka anggap mulia, sehingga orang yang terlibat pelacuran dia ada duit caruman KWSP, dia mesti dapat cuti. Ini undang-undang saya baca dalam negara Jerman. Itu apa dia hak pelacur yang berdaftar di negara Jerman. Dia mesti ada KWSP dia. Sebab dia ada hari pencing dia. Dia mesti ada hari cuti dia. Dia mesti ada kerjanya macam office hour ni. Dia ada waktu kerja dia. Perkara yang menjadi seolah diiktiraf secara legal pelacuran. Ini sebagai satu contoh negara di Eropah. Saya tahu semua negara dia ada undang-undang pelacuran ini. Tapi apa yang berlaku? Tuan pelacur ni, sebab dia berkongsi, jangan cerita penyakit-penyakit yang macam-macam. Kita cerita bagaimana permusuhan yang wujud. Yang ni nak langgan pelacur, yang ni pun nak langgan. Sebab masing-masing tidak memilikinya melainkan dengan sebab bayaran. Akhirnya berlaku pembunuhan, berlaku pelacur yang dibunuh, pelanggang yang dibunuh. Maka semua ini kerosakan dan permusuhan yang dilarang dalam agama. Bukan sekadar nasab yang rosak. Bukan perbalahan sama manusia. Ini menyebabkan maqtan, kebencian Allah SWT. Dan wasa'a sabila. Baik, bila disebut sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Apa maksud seburuk-buruk jalan? Maka tidak, ia menjadi lebih buruk daripada cara syaitan, cara binatang mengembangkan zuriat. Binatang-binatang yang mengembangkan zuriat, mereka tak berzina dengan binatang. Mereka akan pastikan betina ini hak mereka, oleh mereka akan, kita katakan, melakukan proses perkembangan. Ni 2 ekor badak gaduh dulu. Siapa layak kahwin dengan betina ni? Maka bila satu menang, dialah yang layak. Ini singa gaduh dulu. Siapa yang layak untuk bersama dengan betina ni? Maka siapa yang kalah, maka dah tak. Yang inilah yang akan jadi suami kepada binatang. Mereka tak akan berzina. Dan ini monyet pun sama, kawanan monyet. Dia bergaduh dulu, siapa yang patut untuk mengembangkan zuriat monyet. Yang menang, maka dialah bertanggungjawab dengan semua betina-betina tadi. Kambing pun sama. Semua binatang, jalan mereka dalam mengembangkan zuriat mereka dengan cara yang halal. Dengan cara yang baik. Walaupun binatang ni kita tak sebut, oh ni binatang pun berzina, berdosa. Tidak. Tapi nak beritahu, binatang pun menggunakan cara legal dalam menyatukan ataupun dalam bersama dengan pasangan mereka. Cara legal. Bukan di sisi binatang pun penzina ini tercela. Diriwayatkan dalam satu hadis tentang apa yang berlaku di Yaman. Satu peristiwa dilihat oleh seorang sahabat Nabi SAW. Bila seekor monyet, dah dia ada dia punya jantan dia. Tiba-tiba dia menyelak keluar daripada dakapan jantan ni untuk bersama dengan jantan lain. Oh, duduk jantan lain. Maka si jantan yang memang pasangan dia, bila betina ni balik semula, dia mula menghidu-hidu. Tengok, oh bukan air benih dia.
Maka berlaku pergaduhan. Jadi lihat ni, bagaimana alam binatang. Lalu monyet ni sama-sama berkumpul merejam monyet yang berzina tu, rejam. Menghukumnya. Bahkan diceritakan dalam seorang pelayar Islam yang terkenal, kisah ketika mana kapalnya berlayar dan singgah di satu pulau, di Kepulauan Melayu. Iaitu dia sampai ke satu perkampungan orang asli untuk memenuhi bekalan kapal. Dan orang asli ni ternyata orang yang tak berpakaian, tak pakai baju, tak pakai seluar, telanjang. Salah seorang anak kapalnya berzina dengan orang asli yang telanjang ni. Ni kawan ni dah telanjang, tapi zina tu dianggap sebagai jalan tercela. Walau pada masyarakat yang tidak pakai baju. Masyarakat tak pakai baju, tak pakai seluar ni. Masyarakat asli. Tetap dianggap sebagai jalan yang paling buruk dalam zina. Akhirnya kelasi ini, ataupun yang perempuan yang berzina dengan kelasi ini, ditangkap dan dihukum bunuh oleh masyarakat asli. Nak tunjuk secara fitrah, semua puak-puak manusia tidak meredai perbuatan zina kerana ia jalan paling buruk dalam mengembangkan zuriat. Jalan paling buruk, tidak diakui. Sebab tu orang berzina tak bercita-cita nak punya zuriat. Dan kerana itu Nabi SAW ajar kita satu doa. Yang dengan doa ini melindungi kita. Melindungi anak-anak kita. Zuriat keturunan kita daripada zina. Itu doa yang Nabi SAW baca pada seorang lelaki yang hendak berzina. Itu Rasulullah membaca doa. Allahumma ghfir dhanbahu. Wa tahhir qalbahu. Wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Sucikan hatinya. Pelihara kemaluannya. Semenjak itu lelaki itu perkara paling benci dibuat ialah zina. Jadi kita patut baca untuk diri kita. Baca untuk anak kita. Anak lelaki kita. Anak perempuan kita. Ya, kalau kita nak baca untuk kita, Allahumma ghfir zambi wa tahhir qalbi wa ahsin farji. Ya Allah, ampunkan dosaku, bersihkan hatiku, peliharalah kemaluanku. Kalau anak kita ni anak lelaki, kita baca doa Allahumma ghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampun dosa dia. Bersihkan hatinya, pelihara kemaluannya. Kalau anak kita perempuan, Allahumma ghfir zambaha wa tahhir qalbaha wa ahsin farjaha. Dengan ha. Ya Allah, ampunkan dosanya. Sucikan hatinya. Bersihkan, pelihara kemaluannya. Payah sangat Arab ni, kita Melayu boleh Ustaz? Melayu pun boleh. Walaupun Arab ni lebih baik dari sudut kemustajaban. Tapi kalau tak pandai, kita baca Melayu. Ya Allah, ampunkan dosaku, sucikan hatiku, pelihara kemaluanku dari zina. Sehingga kita, keturunan kita, perkara paling benci ialah zina. Sebagaimana kita benci makan babi. Bagaimana kita benci perbuatan mungkar-mungkar yang lain. Ini cerita zina. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Jangan kamu membunuh mana-mana manusia, melainkan dengan cara sebenar. Baik, bila kita sebut cara sebenar, yang diizinkan oleh Islam, yang pertama dengan sebab riddah, murtad. Yang murtad baru boleh dibunuh. Tapi yang membunuhnya bukan kita, pemerintah. Kalau sekarang lah ada orang murtad, kita tak boleh bunuh. Sebab semua undang-undang dia bersifat kita kata eksklusif pada pemerintah. Walaupun ada nas tadi untuk pemerintah, bukan untuk kita. Jangan kita pula tengok orang tu murtad, kita tembak, bunuh. Jangan. Ia menimbulkan fitnah dan huru-hara. Sebab benda tu perlukan pada pembuktian mahkamah, perlu pada penyelidikan. Maka yang boleh melakukannya ialah pihak kerajaan. Ini legalis. Kita katakan dari sudut legal ini, undang-undang ini ialah pemerintah. Yang kedua, bila berlaku pembunuhan balas balik atau namanya qisas, boleh bunuh. Dan yang ketiga, bila seorang berzina dalam keadaan dia sudah berkahwin. Mana-mana orang yang berkahwin kemudian berzina, maka hukumannya rejam sampai mati. Dia dibunuh. Tapi ini juga bukan hukuman yang kita buat. Jangan kita jumpa orang zina, kita pun rejam dia. Maka kita berdosa kerana menceroboh hak undang-undang. Ini dibuat oleh kerajaan. Habis ustaz kerajaan tak buat macam mana? Dia bertanggungjawab. Akhirat pula. Dan bagi orang yang melakukannya, maka taubat banyak-banyak. Moga dia tidak dihukum di akhirat. Dan hukuman di akhirat lebih dahsyat. Sebab itu para sahabat zaman Rasulullah, bila mereka buat salah, mereka minta dihukum segera. Kerana mereka tahu azab akhirat lagi dahsyat. Ini sahabat yang mengaku berzina. Sehingga mereka dihukum. Kerana mereka takut azab akhirat.
Sebab sepakat ulama, siapa yang dikenakan hukuman di dunia dengan hukum syariat, maka tidak lagi dihukum di akhirat. La yusanna, tak akan diulang. Tapi orang yang tak dihukum, nanti dihukum akhirat pula. Secara umumnya, Allah ma'illah, melainkan kalau Allah ampunkan dosa dia. Melainkan Allah menerima syafaatnya. Syafaat daripada orang-orang soleh yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa man qutila mazluman, siapa dibunuh secara zalim, faqad ja'anna liwaliyihi sultana, kami berikan hak kepada warisnya untuk menuntut bela. Yang dia membunuh semula. Ala yusrif fil qatl, maka jangan dia melampau dalam membunuhnya. Innahu kana mansura, dia mendapat keizinan oleh syarak. Kalau sekiranya seorang itu membunuh, maka waris yang berhak untuk berkata kepada kerajaan, pemerintah, teruskan hukuman bunuh atau maafkannya. Atau membayar diat. Dia ada 3 cara. Sama ada waris meminta supaya yang membunuh keluarga mereka ini dibunuh balik. Dibunuh semula. Yang kedua, mereka menerima diat. Mereka kata tak apa, bayar diat. Yang ketiga, mereka memaafkan. Kenapa? Bila berlaku pembunuhan, yang paling marah waris-waris dia. Kaum keluarganya. Maka kaum keluarganya berhak untuk menuntut. Dengan peruntukan yang syarak benarkan yang disebut sebagai al-qisas ataupun qisas. Tapi kaum keluarganya tak dibuat sendiri. Tak boleh kita, ada ustaz dia bunuh keluarga saya nak bunuh balik. Tak boleh. Baik, kalau dia bunuh balik, kerana dibunuh, maka dia kenakan hukuman ta'zir. Kalau seorang dia bunuh orang yang memang patut dibunuh secara undang-undang, oleh kerana dia mencampuri urusan pemerintah, maka dia kenakan hukuman ta'zir. Dia tak kena hukum bunuh balik. Sebab dia dah membunuh orang yang memang layak dibunuh. Tapi kerana dia mencampuri urusan pemerintahan, maka dia kenakan hukuman ta'zir. Kalau di wilayah Albania, satu dokumentari, bila berlaku pembunuhan kaum keluarga, mereka tahu mereka tak dapat pengadilan yang benar dalam mahkamah. Atau tidak memuaskan hati mereka. Kerana orang yang dianggap membunuh mungkin dipenjara, tidak dihukum balik. Bunuh. Kerana sejumlah besar negara cuba menggugurkan hukuman bunuh. Atas kesalahan membunuh. Dah banyak negara. Cuma kita di Malaysia kita tak gugurkan lagi. Di Singapura pun belum gugurkan lagi. Tapi di Amerika Syarikat digugurkan. Dan hak asasi manusia minta undang-undang ini seluruh dunia digugurkan. Kononnya untuk berlaku adil. Kata mereka secara logik, orang yang membunuh, jangan lagi dibunuh sehingga jumlah yang mati itu 2 orang. Cukuplah seorang mati. Dia lupa logik yang sebenarnya Allah sebut. Seorang yang membunuh, sebenarnya dia telah menjadikan dia membunuh semua masyarakat. Artinya kalau seorang ni bunuh, lalu mahkamah menjatuhkan hukuman penjara, bukan hukuman bunuh kerana kononnya, kalau dihukum bunuh maka 2 orang akan mati. Tapi mereka lupa dendam yang ada pada hati waris-waris mereka. Yang tak akan berpuas hati. Lalu mereka mula membunuh yang tak layak dibunuh, akhirnya huru-hara masyarakat. Ini contoh saya kata di Albania berlaku bila mereka tak puas hati dengan keputusan mahkamah, kaum keluarga akan berkumpul. Kemudian mereka memilih siapa yang akan menuntut bela dan membunuh. Orang yang dijangka akan dibebaskan di mahkamah. Okey, yang ambil ni misalnya abang dia ambil. Lalu malam tu mereka buat jamuan dulu. Buat macam bentuk seremoni dulu. Macam satu perayaan. Makan-makan dulu. Kemudian mereka berbincang banyak perkara, siapa yang akan tanggung keluarga yang balas dendam. Maka keesokan hari yang ni akan melakukan operasi membunuh semula. Dengan membelakangi mahkamah. Akhir perbuatan yang sama dia dilakukan oleh keluarga sana. Berlaku perbalahan keluarga yang lama. Sebab itu dalam Islam, Allah Ta'ala sebut siapa yang bunuh seorang, berarti dia membunuh semua. Yang dia menggerakkan semua manusia membalas dendam untuk membunuh. Akhirnya yang patut tak dibunuh, isteri mangsa, isteri pemangsa misalnya, anak-anak, turut dibunuh kerana dendam. Sebab itu Allah Ta'ala beri hak ini kepada waris-waris yang sedang menggelegak kemarahan mereka. Wa imma kamu menjatuhkan hukuman bunuh. Ini dia meminta kerajaan menjalankannya, kerajaan buat. Bukan dia yang buat, kerajaan yang. Imam dia memaafkannya atau menerima dia. Terpulang pada kaum keluarga. Kaum keluarga punya hak mempengaruhi mahkamah. Bagaimana menjatuhkan hukuman tersebut. Sesudah disabitkan dia memang bunuh dengan sengaja. Kemudian Allah Ta'ala sebut.
Wala taqrabu malal yatim. Larangan seterusnya, jangan kamu mengambil harta anak yatim. Baik, anak yatim, sepakat ulama yang kematian ayahnya dalam usia yang belum balik. Mana-mana kanak-kanak, laki ke perempuan, bila kematian ayahnya dalam keadaan dia belum balik, maka dia anak yatim. Maka harta yang patut diperoleh secara pusaka daripada ayahnya tidak boleh diusir oleh sesiapa pun, oleh ahli waris yang lain, walaupun ahli waris yang paling terdekat itu ibunya. Mak dia ni, dah suaminya mati, tinggal anak-anak. Mak dia ni cuma layak 1/8. Yang lain-lain, kalau tidak ada waris yang lain, maka anak-anaknya akan ambil. Maka mak dia pun tak boleh usik harta anak yatim. Tak boleh usik. Jangan kata orang jauh, ni mak di sini tak boleh usik. Tidak boleh mengambilnya. Melainkan dengan tujuan yang baik. Umpamanya, kerana seorang ibu dia tak bertanggungjawab menafkahi anak dia. Sama ada ia diberi oleh suami, kalau suami tak ada, maka dia ambil harta peninggalan suami. Iaitu harta milik anak yatim tadi, diambil, dibelanjakan. Dengan kadar yang munasabah. Dan si ibu boleh turut makan bersama apa yang dibelikan untuk anak yatim. Dia boleh makan sekali. Tapi yang munasabah lah. Jangan duk ajak makan wayu pula. Itu tak munasabah. Yang munasabah, makan, kalau dah memang seminggu sekali makan ikan merah, makan ikan merah. Biasa makan ayam, biasa makan ikan gini, ikan gitu. Maka mengikut uruf, kebiasaan perbelanjaan mereka. Kalau memang mereka keturunan kaya, keluarga kaya. Memang tiap-tiap hari makan bagus, maka boleh. Itu kan itu uruf dia. Kebiasaan dia. Atau digunakan harta anak yatim untuk dilaburkan. Dia nak labur, dia nak niagakan. Sebab di sana ada hadis, melarang membiarkan harta anak yatim dimakan oleh zakat. Ya, kalau harta anak yatim ni tak dibelanjakan, tak diniagakan, tak diinvestkan, maka zakat akan mengurangkan nilai dia. Kan zakat setiap tahun ada. Kan zakat harta anak yatim tetap dikenakan. Dia tidak dikecualikan. Maka anak yatim yang duitnya cukup nisab, maka dia kena zakat. 2.5%. Dia mesti keluarkan nilai tersebut. Maka demi mengelakkan wang tadi susut dengan cepat, maka boleh waris dia, penjaganya, niaga duit dia. Letak mana-mana instrumen pelaburan yang tidak berisiko. Yang ini tidak berisiko tinggi. Semua namanya meniaga ada risiko. Tapi yang bukan yang risiko tinggi. Harta anak yatim kalau kita letak tabung haji sebagai contoh. Nanti tabung haji bagi 3.1 ke atau lebih setelah ditolak zakat. Berartinya hartanya bertambah. Zakatnya tak kurangkan. Waktu diambil zakat 2.5, dia top up dengan 3.1. Maka begitu bentuk pelaburan. Ataupun apa yang dia rasa perlu, bijak. Dan boleh tak dia yang merancang pembelanjahan harta anak yatim mengambil upahnya? Boleh. Dengan kadar yang sepatutnya. Ini bergantung pada niat dia. Kalau niat dia salah, niatnya tak betul, Allah Ta'ala mengetahui. Hatta yablugha asyuddah, sehingga anak yatim ini cukup umur balignya, maka dia akan mengambilnya. Wa aufu bil ahd, dan perintah Allah berikutnya, sempurnakan janji. Janji kita dengan Allah untuk beribadat sampai mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, solatku, korbanku, ibadat, hidupku, matiku kerana Tuhan sekalian alam. Maka ini janji kita dengan Allah, maka sempurnakan. Dan janji kita dengan manusia. Yang janji dengan kontrak, yang janji hutang, yang janji apa pun, maka sempurnakan. Innal ahda kana mas'ula, kerana janji itu akan ditanya. Kita duk janji, saya kalau naik gaji, saya nak sedekahlah sebulan RM100. Saya kalau naik gaji, saya nak tolonglah fakir miskin tu, nak tolong ranting. Lalu kita tak buat, janji itu akan ditanya. Allah akan tanya janji kita. Kemudian Allah menyebut lagi perintahnya. Wa'auful kail. Sempurnakan timbangan. Idza kiltum, bila kamu menimbang. Wazinu, dan timbanglah bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang betul. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikian itu sebaik-baik perkara, sebaik-baik tindakan, sebaik-baik perbuatan. Itu dalam mengharmonikan masyarakat. Jangan menipu dalam jual beli. Tentu kalau kita ada satu instrumen ataupun satu kaedah jual beli yang tidak ada penipuan, maka ekonomi akan rancang. Sekarang ni melalui satu pasal ekonomi, iaitu online.
online. Ya, Islam tidak melarang online. Tetapi asas perniagaan atas nama trustee, kepercayaan, berasaskan kepada timbangan yang betul, sukatan yang betul, muasafat yang betul, pensifatan barang yang betul. Jadi kalau letak barang ni, berapa besar barang? Sebab dalam gambar kita tak tahu besar dia ke kecil. Maka ini panjang dia 3 kali 5 misalnya. 3 kali 5 cm. Ini saya kasut berapa? 7, 8, 9. Jangan letak kasut je, tak harga murah kita pun letik nak beli. Beli. Tengok saya anak kita rupanya, bukan saya kita. Kita ingat saya lapang. Rupanya saya tadi mungkin saya anak kita. Ataupun kalau saya lapang tadi, ini lapang UK ke, lapang USA ke, lapang bukan lapang kan banyak jenis pula. Kaki. Ini perlu ada suatu muasafat. Dan perlu ada satu kita namakan sebagai tasamuh atau toleransi. Ini boleh tukar kalau rosak, boleh tukar kalau memang tak menepati atau dengan kata lain tak padang atau sebagainya. Maka tasamuh ini perlu ada dalam perniagaan. Maka bila Allah Ta'ala suruh bak menimbang, bak menyukat, mesti benar, mesti tepat untuk menunjukkan bahawa proses ekonomi yang berasaskan pada trust, kepercayaan, ia bermula daripada sifat benar kita dalam jual beli. Sebab itu Nabi SAW mendoakan keberkatan pada mana-mana jual beli yang bercakap benar. Dan kita terang kekurangan dia. Kita terang. Ini kalau ini produk China contoh. Produk ni baik tapi ketahanan dia kurang. Atau second value dia masalah. Kita terang, kita beritahu orang. Ni apa beza produk China, produk Taiwan, ni produk Malaysia, produk Jerman. Kita beritahu ini produk China memang dia ada variety banyak tapi ketahanan dia tak kuat. Khususnya kalau kita lasak sangat. Dia mungkin dah setahun rosak dan kita tak ada warranty lebih pada setahun. Contoh, maka pembeli dah tahu. Dia pun dah niat beli ni untuk pakai buang. Beli rosak buang je lah. Sebab dia telah diberitahu. Ini produk ni okay, lebih kukuh, lebih tahan sebab tu dia mahal sikit. Dan ini asas kepada timbangan dan sukatan yang betul. Maknanya bercakap benar. Kenapa tentang sukatan dan timbangan? Kerana biasanya sukatan dan timbangan tadi yang mengawalnya penjual. Pembeli selalu terlepas pandang. Tentang bila orang timbang ikan, kita jarang tengok timbang. Kalau kita tengok pun mata jarum dekat dia lain, kat kita lain. Ataupun timbangan tu sebab dia punya, kita tak tahu apakah kurang dia lebih, kita tak tahu. Betul-betul dia yang kontrol timbangan tadi. Maka sebab itu penipuan ini selalu berlaku. Asas perniagaan, dengan siapa pun kita berniaga, ialah benar, bersifat benar. Ini asal yang Allah tetapkan dengan sebut bil qistasil mustaqim, dengan cara yang benar. Cara yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala menyebut larangannya lagi. Wala takfu ma laysa laka bihi in. Maksud wala takfu ma laysa laka bihi in. Artinya jangan kamu mencari, jangan kamu menyebarkan perkara yang kamu tak tahu. Jangan kamu ekori perkara yang kamu tak tahu. Kita pun buat konstruksi sendiri. Yang macam hari ni lah, tengok video pendek je, kita buat konstruksi kita. Tengok sebaran tertentu, kita cepat sebarkan. Terutamanya ketika mana berlakunya musibah-musibah tertentu, berlaku banjir. Kita bawa gambar banjir kat Jerman. Tengok teruk banjir tahun ni. Padahal kat Jerman. Ya, setiap kali bila berlaku musibah, ada kelompok golongan yang sukakan kontroversi. Yang menipu, yang mengambil kesempatan menipu. Dan golongan yang tak cermat dalam menyebarkan maklumat. Tak cermat. Maka cerita lain dari lain, maka dia menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Ini perang Ukraine dengan Rusia. Ya, perang yang masuk hari ke-7. Esok hari ke-8. Maka ada orang akan bawa cerita macam-macam, kita pun tak tahu betul ke salah. Sebab itu kita dalam semua keadaan tasabut, tabayyun. Berhati-hati. Allah kata wala takfu, jangan kamu mencampuri ma laysa laka bi'in, kamu tak ada ilmu. Orang ulah, kita ulah juga, kita pun tak tahu apa. Ni gaduh sebab perempuan sah. Gaduh. Presiden Rusia dengan presiden Ukraine gaduh sebab perempuan. Suka-suka kita je ulas. Ni Ustaz sebab gini Ustaz, dia orang dengki. Zaman sekolah dah gaduh lama Ustaz. Ada orang dia cuba buat benda dia macam tahu. Dia lupa bahawa setiap yang kita tuturkan akan ditanya. Inna sam'a, setengah telinga yang kita dengar tu, betul ke kita dengar? Wal basara, mata yang kita dakwa lihat. Wal fu'ad, dan hati kita. Yang ni tujuan kita apa ni? Kullu
ulaika kana anhu mas'ul. Semua itu akan ditanya di hadapan Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebar maklumat, niat kita apa niat? Niat nak beritahu apa? Allah mengetahui. Ingat, kita akan ditanya. Sebab itu Islam mengajar kita. Pada perkara yang kita tak ada maklumat, pada perkara yang kita tak tahu apa-apa, maka jangan kita cuba untuk mencampurinya. Jangan kita cuba beri pendapat kita. Jangan cuba kita buat apa yang disebut sebagai konstruksi kita. Pada setiap perkara, dengan tekalah, dengan mengagaklah, dengan wasangka buruklah. Kita wasangka buruk, dengar orang bercerai, kita wasangka buruk. Suami dia tu main kayu tiga lah tu. Isteri dia main kayu tiga. Kawan bercerai sebab lain. Sebab tak boleh balik raya. Itu duk cerita sebab isteri dia ada lelaki lain. Yang ni bang, kita tahu cerai dia lelaki, mesti ada orang lain lah tu. Padahal kawan tak ada kena-mengena dengan skandal-skandal yang cuba mereka reka-rekakan. Benda basic je, macam biasa. Orang kita bercerai ni bukan sebab besar-besar sangat, kecil-kecil je. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita segala yang kita teka, segala yang kita anggap itu semuanya adalah pembohongan yang akan ditanya oleh Allah SWT. Sebab itu kata Ibn Abbas, la tashhad illa bima ra'at ainak wa sami'athu uzunak wa wa'ahu qalbuk. Kata Ibn Abbas, jangan kamu menjadi saksi melainkan memang mata kepala kamu tengok sendiri. Dan memang telinga kamu dengar sendiri. Dan memang hati kamu faham benda tu. Kadang-kadang kita dengar tapi tak faham sangat. Tapi nak mengulasnya macam cepat faham. Jangan. Kita tak sure, kita tak pasti. Ghair mutahaqqiq wa ghair mutaakkid. Tak pasti, maka jangan kita sebarkan. Kata-kata ada, la taqul sami'tu wa lam tasma' wa la ra'aitu wa lam tara wa la 'alimtu wa lam ta'lam. Kata-kata ada bin Di'amah radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kamu kata aku dengar tapi kamu tak dengar. Aku tengok tapi kamu tak tengok. Aku tahu tapi kamu tak tahu. Jangan cakap macam tu. Ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian sesudah Allah menyebut, jangan mencampuri urusan yang kita tak tahu. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan sombong berjalan atas muka bumi ini. Sombong dengan maksud, tuan-tuan sekalian, lupa nikmat yang kita dapat dari Allah. Sombong dengan maksud kita merendahkan orang lain, memperkecil-kecilkan orang lain. Ingat, Nabi SAW cerita pada kita satu kisah. Bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi burdan yatabakhtaru fihima idh khusifa bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang sedang berjalan dengan penuh kesombongan, dengan pakaian yang dia sombong dengannya, tiba-tiba bumi menelannya sehingga dia terus tertelan sampai hari kiamat. Kita sombong-sombong, bumi telan kita, baru tahu. Maka jangan berjalan dengan sombong, jangan melihat kita lah orang terbaik, tidak. Bukan kata para ulama, bila mana kita keluar rumah, kita sentiasa merasakan orang lain lebih baik pada kita. Dan paling kurang kalau kita tak rasa orang lain lebih baik pada kita, agak suka nak kata begitu, terutama bila kita rasa kita ni bagus. Misalnya, kita mengetahui setiap orang ada kelebihannya. Atau kita jumpa orang, kita tahu setiap orang ada kelebihan. Yang ni kelebihannya pandai masak. Ini kelebihan dia pandai itu. Ini kelebihan pandai. Setiap orang ada kelebihan. Kita mungkin Allah beri kita kelebihan bab ni. Dia ada kelebihan bab ni. Dia ada kelebihan tentang urusan ni. Masing-masing punya kelebihan, maka ia patut kita hormati. Kemudian kata Allah Ta'ala, yang sombong tadi, dia tak boleh pun masuk dalam bumi, lantak tak boleh membelah bumi pun, dan tak boleh mencapai gunung pun, dengan maksud kamu jalan tak kaki tak pecah pun bumi tu. Dan kamu mendonggak tinggi, tak sampai ke langit pun kamu, tak sampai ke gunung pun kamu. Kerana tuan-tuan lihat, bila mana kita mendaki, kita akan merendahkan diri kita. Sebab penat. Kita tak mungkin, tak ada orang daki gunung dengan sombong. Dia tahu kepenatan mendaki. Sehingga menjadikan dia makin tunduk. Bernafasnya tercungak-cungak. Itu kata Allah, kamu pun tak boleh tegak bila berdiri gunung. Bila mendaki gunung, tak boleh tegak pun. Tak boleh menyamai gunung. Kamu pasti akan penat bila mana kamu mendaki gunung. Kamu pasti akan lemah. Lihat bagaimana kelemahanmu. Kemudian kata Allah, kullu dzalika kana sayyi'u. Semua kejahatan kami sebut dari awal lagi. Itu menyekutukan Allah, yang derhaka pada manusia. Semua benda ini, kalau perkara yang mukhalafah dengan perintah Allah, kana sayyi'uhu, kejahatan itu inda rabbika makruha, dibenci oleh Allah. Yang Allah sebut larangan-larangan itu semua Allah benci. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah dia perintah-perintah yang Allah wahyukan padamu.
Itulah perkara-perkara yang merupakan hikmah kebijaksanaan. Maknanya tuan-tuan, orang-orang yang meninggalkan semua yang Allah Ta'ala larang ini ada hikmah kebijaksanaan. Yang dikehendaki oleh Allah SWT, ini orang yang kenal Allah. Yang ini orang benar-benar yang mendapat pengajaran daripada kehidupan. Kalau orang melanggar dengan mengkufuri Allah, mensyirik Allah, langgar semua larangan-larangan Allah SWT, maka dia bukanlah orang yang berhikmah, tapi orang yang penuh kebodohan. Wala taj'al ma'allah. Allah tegaskan sekali lagi. Jangan sesekali, kerana ini ialah puncak hikmah. Jangan sesekali menjadikan Allah itu ada sekutu. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Maka dengan sebab itu, kamu akan dicampakkan ke dalam neraka dan keadaan kamu akan mencela diri kamu sendiri dan kamu jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut asas hikmah itu tidak mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, kita selalu sebut orang bijak, orang bijak, orang bijak. Ini ahli hikmah, ahli falsafah. Bijak macam mana kalau sembah berhala? Bijak macam mana kalau sembah lembu, kalau sembah binatang, sembah patung? Mana bijak dia? Biar dia profesor pun. Ini bukan hikmah. Kerana orang paling bijak, dia mampu jaga diri dia. Maka orang yang menyekutukan Allah, dia telah membinasakan dirinya dengan kemurkaan Allah untuk dicampakkan dalam neraka jahanam, dan kadang dia akan mencela dirinya sendiri, kenapa aku bodoh sangat? Tak nampak benda ni, wala ia jelas. Wala sekutu-sekutu itu jelas tak layak jadi Tuhan. Tak ada satu pun yang disembah oleh manusia selain daripada Allah layak jadi Tuhan. Tak ada satu pun. Manusia dengan berfikiran paling mudah mengetahui ini bukan Tuhan. Ni patung ke, pokok ke, matahari, bulan, bintang, semua tidak layak menjadi Tuhan. Tidak layak. Tapi kedegilan dan kebodohan manusia, sebahagian mereka lalu menyembahnya. Maka Allah lihat, Allah kata, wahyu yang berupa hikmah yang kami wahyukan. Kemuncaknya ialah tidak menyekutukan Allah. Kalau kamu menyekutukan Allah, kamu membodohkan akal kamu sendiri. Dan kebodohan yang paling tinggi sekali. Yang menjadikan seorang tadi kekal dan neraka tanpa dapat rahmat Allah selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.